Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaih wa minhum man qada nahbah minhum man yantazir man tabdila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertamanya kita merapatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT kerana diberikan dua nikmat yang cukup besar pada kita semua, iaitu nikmat iman juga nikmat Islam yang memungkinkan kita menjadi seorang muslim pada hari ini. Yang kedua, kita syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat bersama-sama dengan saya di page Datuk Hassan Muhammad Ali. Baik, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah syukur sangat-sangat dapat bersama-sama dengan tuan puan-puan. Cuma sebelum kita membicarakan tentang topik yang saya nak sampaikan pada malam ini, iaitu tentang malam ini fokus pada Diginomad Reveal, iaitu jual buku secara online yang khusus disampaikan, yang khusus untuk bicarakan tentang bisnes sebenarnya pada malam ini. Pertamanya, sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, jika tuan-tuan puan-puan sedang menyaksikan slot pada malam ini, mungkin boleh komen di bawah ini. Suara saya jelas ataupun tak, kan nanti saya bercakap seorang-seorang pula nanti rupanya suara tak keluar. Kalau suara saya jelas, minta komen di situ suara jelas, dan juga minta like and share kepada rakan-rakan yang lain untuk sama-sama kita. Sebenarnya malam ini saya lebih pada nak berkongsi lah, berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan tentang salah satu segmen yang saya kira cukup baik juga kita tahu dalam musim-musim yang PKP ini, dalam musim kita menghadapi cabaran yang cukup besar. Jadi mungkinlah antara perkara yang boleh kita bincang pada malam inilah. Baik, pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada tuan rumah Datuk Hassan bin Muhammad Ali yang bersedia menjemput saya pada malam ini, dan juga pada sahabat saya Tuan Khairul Zafran yang mewakili Diginomad yang memohon kepada saya untuk memberi sedikit input lah kepada tuan-tuan puan-puan pada malam ini. Baik, okey, sebelum kita mulakan, kita nak tengok ada saudara Bro Sazu, dengar jelas. Puan Nadira pun jelas dengar. Nanti beritahu pada kawan-kawan yang lain untuk sama-sama kita pada malam ini dengan sedikit corotil lah pada saya, sama-sama santai. Tak ada nak serius sangat pada malam ini. Cuma mungkin kalau ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan buku ataupun jualan buku, mungkin boleh tanya pada saya. Mana yang saya boleh jawab, saya akan kongsikan dengan anda, tuan-tuan puan-puan. Dan kalau bagi yang pertama kali pada malam ini bertemu saya, insyaAllah nanti saya akan memperkenalkan diri. Cuma sebelum itu kita tunggu dulu kepada rakan-rakan kita yang lain. Puan Rohibah Hussein, alhamdulillah jelas. Risau takut tak dengar kan? Tadi petang hujan, kan ada gangguan line pula kat sini. Alright. Okay. Okay, tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian. Okay, untuk yang pertama kali bertemu dengan saya pada malam ini, saya nak memperkenalkan diri saya sedikit lah, sedikit perkenalan, supaya tuan-tuan puan-puan mengenali siapakah saya yang berada di ruang ini, di slot ini, di page ini. Bukan page yang jalan-jalan, seorang tokoh yang sangat disegani, yang sangat dikenali di tanah air kita, Dr. Hassan Muhammad Ali. Dan insyaAllah pada malam ini tuan-tuan puan akan mendapat sedikit input lah tentang situasi yang berlaku dalam industri buku di Malaysia. Okay, baik, saya diberi nama Syahrul Zaman bin Luqman, asal daripada Dungu, Terengganu, tetapi telah lama menetap di Selangor. Sudah berumah tangga, mempunyai 6 cahaya mata. Pengalaman kerjaya saya bermula sebagai editor di syarikat penerbitan buku
di Galeri Ilmu selama 5 tahun di situ, editor agama, kemudian editor penerbitan, kemudian editor kanan. 5 tahun di Galeri Ilmu, agak lama juga di situ. And then saya pindah ke syarikat pemasaran online, tapi masih lagi dalam segmen saya untuk menjaga bahagian penerbitan buku, iaitu di Sifu Bag yang Berhad selama 2 tahun. Di situ saya sebagai editor penerbitan dan kemudian diminta untuk menguruskan syarikat penerbitan sendiri under Sifu Bag, iaitu Sifu Bag Press. Dan saya lah di situ bermulalah saya mengenali dunia penerbitan, dunia pemasaran. Kalau sebelum itu 5 tahun di galeri adalah saya lebih fokus kepada penyuntingan dan juga program-program bersama dengan para penulis. Tapi bila berada di syarikat berkenaan, saya mula menguruskan penerbitan, menguruskan percetakan A to Z, masuk pesta buku, kemudian buat event, jualan di online dan sebagainya. Dan alhamdulillah 2 tahun di situ saya mula mengetahui bagaimana cara sesebuah buku itu boleh dijual secara online. Kalau sebelum ni kita lebih fokus pada jualan offline. Offline ni bermaksud adalah kita jual di kedai-kedai buku. Ni saya cerita. Nanti saya cerita sedikit apa yang nak sampaikan pada malam ini. Kemudian 2018 saya berhenti kerja dan membuat kerja freelance, penyuntingan dan juga penerbitan, urus cetak sehingga sekarang. Dan kebanyakannya saya buat secara online, menjadi dropshipper buku, ejen buku, kemudian buat servis, kemudian training, membuat latihan, membuat kelas penulisan dan sebagainya. Itu adalah sebuah sedikit berkenaan dengan saya. Kemudian 2015 saya mula. Kalau 2010 hingga 2018 sebelum saya berhenti kerja, saya banyak menguruskan menerbitkan buku orang, tak ada buku sendiri. Tapi alhamdulillah pada 2015 pas saya berhenti kerja, saya menyertai Akademi Bonda Nor, sebuah macam NGO lah, adapun kumpulan penulis yang memberi latihan untuk seseorang penulis itu menerbitkan buku sendiri atau memberi buku dengan mana-mana penerbit. Alhamdulillah 2018 saya berjaya mengeluarkan menulis satu buku yang bertajuk Mr. Mama bersama dengan rakan-rakan saya iaitu Dr. Khamiz dan juga Cikgu Syarik. Kemudian pada tahun yang sama saya menulis sebuah novel yang bertajuk Sampukan Jin Akhyar, ini seram mistik. Kedua-dua buku terbitan Galeri Ilmu. Kemudian 2019 terbit pula saya menulis dalam buku Seadanya Ku Terima, iaitu siri buku bercakap dengan cermin yang dihasilkan daripada seminar penulisan Mega Bonda Nor. Kemudian pada tahun itu juga tahun lepas satu lagi buku antologi itu Relax Lah, merangkumi 50 orang penulis. Keempat buku ini adalah terbitan Galeri Ilmu. Kemudian pada tahun ini insya-Allah bakal terbit iaitu buku Hijrah Hati. Dalam proses percetakan, mungkin dalam seminggu 2 minggu lagi insya-Allah akan terbit. Ini adalah penulisan daripada para penulis daripada bengkel yang kami anjurkan, iaitu bengkel penulisan Akademi Bonda Nor. Ada dalam 30 orang penulis, juga antologi berkaitan dengan Hijrah Hati. Alright, itu yang akan datang. Kemudian insya-Allah pada tahun ini juga kalau tidak ada arah bintang yang hujung tahun ada satu lagi buku. Maksudnya dalam setahun mungkin 2 buah buku lah diterbitkan, ditulis oleh saya bersama rakan-rakan yang lain. Baik, alhamdulillah. Jadi kita tengok siapa ada di sini. Kita ada Anak Rohani, kemudian ada Puan Selasiah. Alright. Cuba sampaikan pada rakan-rakan kita yang lain. InsyaAllah pada malam ini kita nak sembang-sembang santai. Kalau ada persoalan terus boleh tanya. Sebab saya bersiaran secara keseorangan di sini. Tidak ada rakan, teman dan sebagainya. Jadi saya harap tuan-tuan puan-puan stay at home and terus kekal di rancangan ini sampai ke akhirnya. Tak lama, sekejap saja. Mungkin sampai pukul 10 saja. Itu paling lama lah. Paling lama. Mungkin tak akan lajak pada jam 10 malam lah. Right. InsyaAllah. Malam ini saya diberi tajuk oleh kawan saya, Saudara Khairul Zafran, iaitu tentang jual buku secara online. Jual buku secara online. Sebab sekarang ni dah zaman online. Zaman orang banyak dengan gadget. Zaman orang banyak dengan Facebook, Twitter, Instagram, media sosial, TikTok dan sebagainya.
Itu zaman sekarang, okay? Zaman sekarang. Nak berbanding dengan 10 tahun yang lalu, walaupun zaman itu sudah ada Facebook tapi tidak menyeluruh penggunaannya oleh masyarakat Malaysia lah khususnya. Sebab hampir 70-80% rakyat Malaysia menggunakan Facebook. Itu satu fakta yang perlu kita tahu lah. Dan kalau ikut ranking sekarang ini adalah ramai orang akan pergi ke YouTube untuk mencari maklumat dan juga mencari entertain di situ. Jadi itu kita tak boleh lepas tangan. Dan buku pun, industri buku pun perlu juga ke arah itu. Okey, pada malam ini insya-Allah saya akan sentuh beberapa perkara. Pertama, saya akan cerita juga tentang situasi dalam industri buku. Kemudian kedua saya akan cerita juga tentang buku suar terbit, apakah dikatakan buku suar terbit, buku self-publish ini. Kemudian yang ketiga tentang alternatif ataupun kaedah lain yang boleh membantu melonjakkan sesebuah jualan buku itu sendirilah. Kemudian yang keempat tak ada, kita akan konklusi apa yang kita bincangkan pada malam ini. Boleh? Boleh baik. Tuan-tuan, puan-puan bersedia? Alright, siapa ada sekarang ni? KZ. So, okay, Khairul Zafran, kawan saya ni. Okay. Okay, yang pertama, saya nak cerita tentang apa yang berlaku pada tahun ini. Bermulanya, sebenarnya bibit-bibit ini berlaku tahun lepas lagi lah, 2019. Tapi apabila berlakunya COVID-19, pandemik ini lagi memberatkan, memenatkan industri buku. Itu yang kita nampak sehingga kan, kalau tuan-tuan perasan sepatutnya setiap tahun kita akan ada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang berlangsung di PWTC. Dan sudah pun pada tahun ini dirancang dengan baik pada akhir tahun lepas bermula untuk dilangsungkan pada bulan 3 kan, bulan 3 sebelum Ramadan. Tapi disebabkan pandemik berlaku, maka dia ditangguhkan. Alright. Okay. Ini posternya kan. Pesta buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2020. Sepatutnya berlangsung pada 17. Ini tarikh yang kedua. Tarikh yang pertama bulan Mac, hujung bulan Mac tu dan awal April tu sepatutnya berlangsung Pesta Buku PBIKL ini. Kemudian ditangguhkan kepada bulan Julai. Tengok tarikh ni 17 hingga 26 Julai. Tapi sebab pandemik kita masih lagi menghadapi COVID-19 ini, maka ditangguhkan sehinggalah saya kira tahun ini memang tidak adalah Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Yang mana PBKL adalah hari perayaan pada para penerbit. Tuan-tuan dan puan kena tahu, inilah tempat para penerbit memasarkan buku-buku mereka, terutamanya buku-buku baru. So, banyakkan penerbit dia akan fokus untuk terbit buku baru dengan jumlah tertentu untuk dipamerkan, bukan dipamerkan, untuk dijual lah, senang cerita dijual di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Dan sebenarnya persiapan itu sudah dibuat awal oleh para penerbit. Biasa selepas pada Pesta Buku habis pada tahun lepas, dia orang rancang lah apa buku-buku, tajuk-tajuk baru yang akan terbit pada tahun akan datang. Jadi ada sesetengah penerbit pun sudah membelanjakan wang yang besar untuk melabur dalam Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, itu dengan membuat sewaan booth, kemudian membuat persiapan penerbitan pencetakan buku, tapi benda tidak berlaku. Dan bila tidak berlaku, dia memberi kesan sedikit kepada para penerbit. Okey, itu situasi berlaku sekarang ni lah. So, tak dapat tidak, benda ini memang kita kena hadapi. Dan tuan-tuan puan pun, bagi yang pecinta buku, akan rasa macam lah rugilah tahun ni tak ada PBIKL. Okey, rugilah tahun ni tak dapat pergi Pesta Buku, memang rugilah. Sebab tak ada buku-buku yang kita beli sendiri. Beli secara borong, beli secara agak signifikan lah dengan bajet yang kita ada kan. Jadi benda ini berlaku pada kita pada tahun ini. Okey, baik. Jadi sebelum saya nak cerita situasi yang berlaku tadi itu, dalam dunia penerbitan, tuan-tuan pun kena tahulah apa player ataupun pemain-pemain yang ada dalam industri buku. Dia rantaian. Rantaian ini dia bermula dengan penulis, kemudian ada penerbit, kemudian ada pencetak, pengedar, pekedai dan akhir sekali end user kita adalah pembaca. Okey, semua ini terkesan apabila berlakunya pandemik lah COVID-19 pada tahun ini. Okey, penulis. Penulis siapa? Penulis yang menulis buku. Okey. Menulis buku ni, ramai penulis di Malaysia ini. Beratus-ratus orang kan, mungkin beribu-ribu orang. Mengikut segmen buku masing-masing kan. Ada penulis itu lebih cenderung kepada genre novel. Genre novel pun ada pecahan pula. Novel cinta, novel remaja, novel seram, novel mistik, novel hantu. Itu kategori novel.
kemudian novel yang bersifat lebih serius, imagination dan sebagainya lah. Alright, itu pertama. Kemudian segmen buku motivasi kan, buku motivasi pun pecah, motivasi agama, motivasi belajar, kemudian kategori buku teks, kemudian genre komik kan, komik-komik pun banyak di pasaran, buku agama, buku amalan, kemudian itu genre-genre yang ada dalam industri buku. Alright. Dan penulis-penulis ini berbeza-beza karakter, berbeza karakter. Ada yang agresif untuk mewawarkan buku baru mereka. Contoh kan, ada yang rasa tak perlulah aku menjadi penulis sajalah, yang membesarkan buku tersebut adalah para penerbit kan. Penerbit kerja dia memang nak memasarkan buku lah. Alright. Jadi penulis saja. Itu ada kategori penulis macam tu. Okey, kemudian bila penulis dia akan ada penerbit. Penerbit. Siapa penerbit? Okay, di Malaysia ni banyak penerbit. Yang established dan juga yang baru. Yang established seperti Galeri Ilmu, Karangcraft, PTS, Telaga Biru, Maastricht, apa lagi? Utusan Kaya Bestari dan sebagainya. Itu antara player ataupun pemain-pemain yang lama dalam industri buku. Kemudian ada player-player baru seperti Iman Publication, nak baru pun dalam 5 tahun ke belakang inilah generasi muda ini mula menerbitkan buku dan memasarkan buku mereka dengan cara dan gaya mereka. Iman Publication, kemudian Terbiah Sentap, kemudian dulu kita ada apa lagi, yang grup buku indie kan, Fiksi, Dubuk Press, Tukul Cetak dan sebagainya. Ini antara mereka yang berada dalam industri buku, penerbit dan kebanyakan mereka terkesan dengan situasi yang berlaku sekarang ini, sebab ialah bila penerbit besar dan juga ada pekerja yang ramai, nak kena bayar gaji mereka, kemudian ada buku yang perlu dijual, kadang buku tidak dijual terpaksa disimpan dalam store yang banyak, dan ada buku-buku tidak boleh jual, mereka tak terpaksa lelong dan sebagainya. Okey, tu yang kedua. Alright. Okey. Siapa lagi ada pada malam ini? Okey, jelas suara saya? Alright. Tak payah sedih-sedih lah, nak macam mana kan, situasi berlaku macam ni. Okey, kemudian penerbit, bila nak terbit buku, dia akan cari pencetak. Ini antara pemain juga dalam industri buku, itu pencetak. Kilang cetak lah. Okay, kilang pencetak ni yang akan mencetak buku. Ada penerbit yang besar, ada mesin cetaknya sendirilah macam Karangcraft. Tapi kebanyakan penerbit dia tak ambil segmen untuk menerbit buku dengan mencetak sendiri, tak. Sebab dia memerlukan kos yang lebih besar. Jadi apa yang dibuat oleh penerbit adalah menghantar buku ke kilang cetak lah, pencetak. Banyaklah pencetak di Malaysia ni, kalau tuan-tuan puan boleh rajin bilik buku, akan ada tulis diterbitkan oleh dan dicetak oleh. Cetakan mungkin antaranya adalah Aslita, Time, Offset, Firdaus Press, VSM, ada yang besar, ada yang kecil kan. Kemudian ada Matrix dan sebagainya lah. Itu antara nama-nama pencetak buku di Malaysia. Dan juga saya kira mereka juga terkesan lah. Ialah bila buku penerbit tak hantar buku, macam mana dia nak run dia punya bisnes dalam dunia percetakan. Okey, kemudian bila ada buku, mesti ada pengedar. Siapa yang nak mengedar buku kita? Iaitulah pihak pengedar, distributor. Ada certain penerbit, dia ada distributor sendirilah. Ada certain penerbit yang kecil-kecil ini, dia menggunakan orang tengah untuk mengedar buku-buku mereka ini ke kedai-kedai buku. Okey. Banyak di Malaysia ni distributor yang ada di Malaysia, mereka hanya ambil buku daripada syarikat penerbit dan akan edar ke seluruh tanah air. Okey. Kemudian buku itu hantar di mana? Pekedai. Ini yang dinamakan pekedai. Kepada pekedai banyaklah kedai-kedai buku di Malaysia ini, antaranya tuan-tuan puan mungkin tahu, iaitu MPH kan, kedai buku popular. Kemudian syarikat Muda Osman SMO, kalau di Kedah Gemah Hasani, kalau di Johor ada Pustaka Azhar. Kemudian di Kelantan ada apa ni? Pustaka Bonggol Banggol. Kemudian ada yang kecil-kecil, ada yang besar dan sebagainya. Dan mereka juga ada terkesan juga bila berlakunya
kurangnya orang nak pergi kedai. So siapa nak pergi kedai kan? Jadi kita dengar dulu, dengar pada bulan Mac, bulan April tu ada beberapa kedai yang terpaksa ditutup sebab tak mampu nak menampung cash flow ataupun nampung kos yang perlu ditanggung oleh para pekedai. Alright. Okay. Setakat tu okay Alright. Okay, yang terakhir adalah siapa? Agak-agak siapa Dr. Puan? Boleh kombinasi. Siapa yang terakhir ni siapa agak-agak? Penulis, penerbit, cetak, pengedar, pekedai. Dan akhir sekali adalah kita lah. Tuan-tuan perempuan lah, pembaca. Kan? Pembaca. Kita lah. Yang akhir sekali, yang dicari oleh penulis adalah pembaca. Yang dicari oleh penerbit adalah pembaca. Yalah, yang membeli buku adalah pembaca. Yang dicari oleh pekedai adalah pembaca. Kita semua adalah sebagai pembeli buku, pembaca buku. Dan kita akan mencari buku-buku yang bersesuaian dengan kita kan. Kita tak boleh ada buku baru beli, tak. Ada juga orang macam tu, dia memang ulat buku kan, memang ada buku baru dia beli. Dia peminat membaca buku, peminat lah, panggil apa ni, buku lover kan. Books lover. Okay. Maksudnya ada buku baru beli. Tapi ada juga dia membeli buku keperluan dia saja. Contoh kata dia nak mencari buku berkenaan dengan nak menyelesaikan masalah membaca anak dia akan cari buku ABC kan, buku kaedah membaca kan, kaedah membaca. Dan pembaca ini dia ikut segmen. Kalau remaja dia akan beli buku remaja kan. Kalau pelajar sekolah biasa dia akan beli buku apa? Komik. Betul, dia akan beli buku novel nipis-nipis yang murah-murah, yang RM10 ke bawah. Itu para pelajar sekolah lah. Kalau remaja, sekolah menengah ni dia akan beli novel, komik dan sebagainya lah. Kemudian kalau pelajar universiti dia akan cari buku berkaitan dengan pelajaran dia, buku pelajaran. Kalau dulu, saya ingat dulu masa tahun 2010 ke 2012 sebelum berlaku ledakan pembelian daripada kalangan mahasiswa ni, pelajar universiti ni, memang sukar untuk mereka membeli buku selain buku akademik. Saya ingatlah saya belajar dulu, masa saya belajar saya jarang nak beli buku-buku yang bukan buku akademik kan. Satu, bajet lah, tak ada. Satu lagi, rasa tidak perlu, bukan waktunya lagi untuk kita membaca buku tersebut. Kalau ada buku, baca di library dan sebagainya. Tapi bila kerajaan masa itu memberikan voucher buku, saya ingat voucher buku, maka masa itulah mula para pelajar, khususnya mahasiswa ini membeli buku-buku. Terutamanya mereka membeli buku di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, itu dekat mahasiswa. Segmen itu dipecahkan dan mereka sudah mengenali buku umum, buku yang selain daripada buku akademik. Okey. Kemudian bila dah umur lepas universiti, kita ada segmen lagi buku dewasa. Ialah orang yang dah bekerja, dah rumah tangga, dia akan cari buku apa? Buku agama, buku motivasi yang boleh membina diri kan, yang boleh mempertingkatkan motivasi diri. Kemudian buku-buku yang boleh menambah iman dan takwa kan, buku agama, buku amalan dan sebagainya. Alright. Kemudian beranjak lagi usia 30-an ke 40-an, lebih kepada buku-buku kitab-kitab kan, kitab-kitab. Ada segmen lagi kitab-kitab agama ni, kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang turas, yang ditulis oleh para ulama, para ulama Nusantara dan sebagainya, juga dibaca oleh para pengikutnya. Okey. Sebab ikut segmen, semua buku ni kita tak boleh anggap bila penulis, sebagai penulis, saya seorang penulis kan, kita menulis ni orang akan baca buku kita, semua segmen ataupun semua lapisan masyarakat akan baca buku kita. Tak kalau dia tidak berkaitan dengan dia. Okey, satu. Kalau dia berkaitan dengan diri orang tu, dia akan beli buku kita. Alright. Contoh katalah buku agama kan, kalau macam kita ni alhamdulillah ada beberapa syarikat penerbitan dia sudah mulai sedar untuk membuat macam daurah, pengajian kitab. Bila buat pengajian kitab, mudahlah untuk buku dijual di program kan. Maksudnya dia boleh jual di situ. So orang akan beli sebab ada program. Orang beli sebab ada program. Orang beli sebab ada event untuk jadi rujukan. Alright. Itu antara keadaan yang berlaku. Oh, dah setengah jam. Setengah jam alamak, jadi setengah jam lagi. Harap tuan-tuan puan-puan bersabar. Okey.
Yang kedua, saya ada cerita tadi tentang siapakah player ataupun pemain dalam industri buku. Kita tak masuk lagi jual buku secara online. Okey, yang kedua adalah bila berlakunya perkara ini, uh, ada sekelompok penulis dia mula beralih arah iaitu menerbit buku sendiri, suara terbit ataupun self-publish. Benda ni sebenarnya dah berlaku dalam 2-3 tahun yang lepas. Bila kita tengok ada beberapa penulis yang dia gerak secara solo tanpa penerbit tapi dia terbit sendiri. Terbit sendiri kerana dia melihat lebih menjimatkan kos satu, kemudian keuntungan lebih besar ialah 100% profit akan dapat pada penulis itu sendiri. Yang ketiga, dia boleh terbit buku dia bila-bila masa tanpa menunggu tarikh sekian-sekian ditentukan oleh penerbit. Itu saya nampak 3 pegenda perkara yang mengapa ada beberapa orang penulis mula menerbit buku sendiri. Tapi tuan-tuan puan-puan kena ingat, bila menerbit buku sendiri dia ada beberapa pro and con lah. Saya cakap di sini terang di sini bahawa satu, ada sudut penyuntingan dia, adakah berkualiti ataupun tak. Ini antara faktor terpenting tuan-tuan puan-puan kalau nak terbit buku sendiri, pastikan penggunaan tata bahasa, penggunaan laras bahasa itu bertepatan lah dan tidak ada kesalahan yang terlalu banyak typo dalam buku yang diterbit secara sendiri. Kedua, kos. Sebab bila terbit sendiri kita akan tanggung kos. Kalau dengan penerbit, kita hantar je manuskrip kita dan kos akan ditanggung oleh penerbit. Tapi kalau kita terbit sendiri, kita yang akan tanggung kos. Kita akan tanggung kos editing kalau kita hantar pada penyunting luar, kos designer kalau kita hantar pada designer, kos cetak. Kos cetak ada kiraan-kiraan dia, paling kurang kalau kita nak cetak 100, 500, 1000 dia kos-kos dia berkenaan lah. So itu kos yang akan ditanggung. Dan bila begitu, kalau buku tu terjual habis, alhamdulillah kan, kita tak ada kerugian lah di situ. Maksudnya kita dapat keuntungan daripada jualan buku kita tu. Tapi andai katalah buku kita ni kita cetak 1000 kan, tapi terjual 10 je. Kita dah menanggung kerugian. Satu, jumlah yang besar. Sebab kita tak buat budgeting yang betul. Kita tak buat planning yang betul. Kenapa perlu cetak 1000? Sedangkan kita pun tak tahu lagi siapa nak baca buku kita. Sebab kita pun tak susun lagi macam mana jadual pemasaran kita. Jadi berlakulah lambakan buku di rumah. Store kita, rumah kita jadi store. Masalah store lah pula kan. Kalau di penerbit, dia ada store dia masing-masing. Alright. So, bila begitu, kita lihat dari sudut positifnya adalah begitulah. Maksudnya, kita dapat jual secara langsung kepada pembaca. Tak melalui penerbit, tak melalui pekedai, tak melalui pengedar. Maksudnya kita boleh jual secara terus. Ini saya nak masuk tajuk ni, jual buku secara online. Jual buku secara online. Okay. Alright. So, setakat ni ada persoalan kepada tuan puan-puan, nanti saya tengok kat sini. Right. Okay, best dapat voucher. Yelah, best kan? Benda free, mana tak best. Iza. Alright. Okay, so saya nak pergi jual buku secara online. Bagaimana dikatakan jual buku secara online? Okey. Ini adalah alternatif yang perlu diberikan perhatian serius oleh para penerbit, oleh para penulis dan juga para pekedai. Kalau mahu kekal survive dalam industri buku. Iaitu kita beralih ke menjual secara online. Secara online. Sebab jualan di e-commerce macam ada marketplace seperti Shopee, Lazada. Kemudian kita boleh buat website sendiri. Guna OnPay saja pun boleh. Kan? Itu antara kaedah-kaedah yang saya kira cukup berkesan lah pada kita untuk meneliti bagaimana sesebuah buku itu boleh terjual dengan bagus. Okay. Sebab saya kira ramai dah orang yang sudah beralih untuk menjual buku secara online ini. Dan saya pun dah mula lama sebenarnya jual buku secara online. Saya ingat saya mula menjual secara online, saya mula belajar online FB Ads ini tahun 2014. 2014. So dah 6 tahun lah saya sudah menjual buku secara online. Kemudian saya mula sedikit pengalaman saya nak cerita. Saya mula fokus pada jualan online bila saya bekerja di syarikat pemesanan online. Sipobet itu selama 2 tahun. Di situ saya mula faham. Saya mula faham bagaimana
sesebuah bisnes tu boleh ditingkatkan jualannya melalui online. Sebab situ kita belajar, di situ kita diberi ilmu tentang pemasaran online. Tak terkecuali dalam industri buku pun dia perlu juga untuk menceburi dalam online marketing. Okay, so di situlah saya mula tengok macam mana cara nak buat FB Ads, Instagram Ads, kemudian cara bagaimana menggunakan WooCommerce, WooCommerce, cara menggunakan OnPay dan sebagainya. So benda tu yang dah jadi makanan lah pada saya untuk menjual buku. Dan sekarang alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih lagi menjual secara online buku-buku yang ada di penerbit. Dan itu rasanya lebih mudah sebab saya tak perlu pegang stok. Antara kemudahan bila kita jual secara online ini, kalau kita dengan penerbit kita tak perlu pegang stok. Dan musim PKP begini amat sesuai lah, sebab kita nak, macam di Selangor sekarang PKPB kan, kita nak bergerak sana ke sini, macam saya nak ambil buku ke Kota Damansara, agak jauh lah kan, agak jauh. Jadi bila begini kita just hello pada penerbit untuk post. Tapi setakat ni katanya ada kekangan sikit, jadi kita tangguh sikit jualan. Tapi ada sesetengah penerbit juga membuat peraturan ataupun membuat susunan yang cukup baik untuk menjual buku secara online. Kena survive. Sebab itulah antara kaedah yang perlu kita buat. Okey. So antaranya ialah apa yang saya nampak, benda ni dah lama berlaku sebenarnya. Ialah okey. Ana Rohani tanya, apa cabaran paling besar menjual buku secara online? Boleh kongsikan, nanti saya kongsikan. Alright. Okey, antaranya adalah kita mencari ejen. Mencari ejen buku, mencari ejen buku ataupun mencari dropshipper, dropshipper, iaitu orang yang akan menjual produk kita. Okey. Alright. Macam saya kira macam Blink Book pun ada dropshipper dia. Kemudian Galeri Ilmu pun ada dropshipper dia, PTS pun ada. Kemudian ada penulis yang mengambil alternatif, macam Bondenor sendiri pun dah menubuhkan pasukan dropshipper Bondenor kan. Dropshipper Bondenor. So dropshipper ni akan sangat-sangat membantu para penulis menjual buku mereka kepada pembaca. Dan kita pun, pembaca pun nak membeli buku pun tak perlu pergi kedai buku. Orang tak boleh pergi kedai buku kan. Nak pergi kedai buku pun, saya nak pergi kedai buku kat Alamanda pun, nak masuk tu pun macam, alamak, kena scan, kena seorang, 5 orang je boleh masuk. Jadi macam tak privacy, macam tak senang, macam tak mesra je. Jadi macam tu, bila macam tu kita rasa macam tak apalah, better kita tengok ada apa yang dijual oleh rakan-rakan kita dalam Facebook ke, Instagram ke dan sebagainya. Alright. Okey. Jadi bila ada platform-platform sebegini, saya kira itulah alternatif terbaik. Dan saya pun baru-baru ni pun mengajar ataupun memberi perkongsian lah juga pada beberapa rakan saya supaya membuat jualan secara online menggunakan sistem OnPay contohnya, sebab kelas OnPay sebab sangat mudah, template dah ada, cuma kita susun cara nak susun produk, macam mana nak buat pembelian, macam mana buat pembayaran. Jadi benda tu dia akan memudahkan pembaca untuk membeli buku, pembeli buku untuk membeli buku kita. Alright. So itu dari pihak kita lah, pihak kita yang sebagai penulis ataupun ejen buku. Persoalannya macam Ana Rohani tanya tadi lah, macam mana nak buat, macam mana nak jual, macam mana nak sampaikan buku ini kepada para pembaca. Satu, tak lain tak bukan, memang kita kena war-warkan ataupun wara-warakan kepada pada sesiapa saja di Facebook kita, okey, ataupun ni OnPay. Okey, ni contoh OnPay, pengurusan bisnes online termudah dan automatik. Saya suka guna OnPay sebab dia sangat memudahkan kita. Satu, kita tak perlu runsing lagi tentang resit, invoice dan juga statistik jualan dan sebagainya. Sebab dalam ni semua ada rekod kita, rekod penjual, rekod pembeli pun ada, rekod pembeli pun ada, dan kita boleh tengok bagaimana jualan kita ni naik keturunan ataupun jualan kita ni dalam sehari berapa, dalam sebulan berapa. Jadi dia sangat-sangat membantu. Dan saya memang, walaupun saya bukan duta OnPay, tapi saya memang suggest pada tuan perempuan kalau nak cuba menjual buku boleh gunakan OnPay ataupun ada apa-apa saja produk yang tuan perempuan rasa penting, sebab dalam ni kita boleh susun sistem dropship ataupun sistem affiliate. Dalam ni ada sistem affiliate. Lebih kurang dropship lah. Affiliate ni adalah affiliator adalah mereka yang
menjual mewar-warkan link dia untuk orang masuk ke link kedai dia dan membuat pembelian di link dia. Jadi bila orang buat pembelian di situ, dia akan dapat commission. So commission itu akan dibayar oleh pemilik Onpay itulah. Macam contoh saya ada buku macam buku akan datang Hijrah Hati. Memang saya buat sistem Onpay. Jualan di situ, jualan buku menggunakan sistem Onpay iaitu buku Hijrah Hati akan datang ini insya-Allah. Boleh beli nanti harga RM25, harga diskaun nanti saya beritahu balik. Okey. Dalam seminggu ke 2 minggu lagi insya-Allah buku ni akan terbit, bakal terbit buku terbaru menggunakan sistem Onpay. Maksudnya nanti tuan-tuan dan puan akan klik pada ada dalam 30 orang affiliator kita panggil ataupun dropship ini menggunakan link mereka masing-masing, dan apabila tuan-tuan dan puan membuat pembelian di situ, komisen akan dibayar kepada mereka. Ada komisen lah. Satu buku tu berapa harga dia. Kalau beli 10 berapa harga dia. So ada senang kita nak kontrol ataupun nak mengawal selia jualan buku kita. Okay, satu. Dan kalau macam kita ada nak, sebab contoh kata ada penulis lain nak bersama-sama dengan kita, kemudian ada royalty kita nak bayar, kita senang tengok di situlah. Okay, antara alternatif yang terbaik adalah untuk jual buku secara online pada musim PKP ini adalah menggunakan marketplace, Shopee, Lazada pun boleh juga. Ada kawan saya, sahabat saya, dia dalam ni jual di Shopee pun, alhamdulillah dalam sebulan bukan main kencang juga jualan dia di Shopee. Ni buku terbaru Hijrah Hati, sempat lagi KZ tengok. Ini buku terbaru insya-Allah sudah dihantar cetak dalam proses pencetakan. Ini dah selesai lah, dah hantar cetak tadi, dah selesai urusan pencetakan insya-Allah pada akan datang. Ini Onpay yang saya gunakan, tapi ini kita belum open lagi pada pembeli sebab ini fokus kepada para penulis dulu untuk membuat belian peribadi, right? Okay, sebab kita suara terbit ni kira suara terbit. Ini kos ditanggung oleh kami sebagai seorang penulis. Semua penulis dalam ni perlu mengeluarkan sedikit kos untuk menerbit buku secara suara terbit. Ini saya bantu mereka tunjukkan cara sebab saya ada pengalaman dalam industri buku ini bagaimana nak menghantar cetak ataupun nak menguruskan sesebuah penerbitan buku. Jadi saya tunjuk cara lah kepada mereka. Kos sekian-sekian kita boleh terbit buku sekian unit. Dan keuntungan itu kita boleh kongsi bersama. Jadi tak adalah lepas ni ada orang charge terbit buku sekian-sekian tapi dapat cipuk je, perlu dapat cipuk je. Tapi yang untung adalah yang menguruskan buku suara terbit tersebut. Tak ada lah nama macam tu kan. Mampat sangat. Keuntungan tidak dikongsi secara bersama. Macam dalam buku, dalam projek ini, insya-Allah lebih 50% saya bagi pada penulis untuk mendapat keuntungan daripada jualan buku tersebut lah. Right. Okay, siapa nak beli nanti boleh rujuk pada para affiliate buku Hijrah Hati. Okay, alright. Okay, itu yang pertama. Berapa dah yang pertama apa? Okay, kita 15 minit lagi lah lebih kurang. Nanti saya buka soalan-soalan yang akan tuan-tuan. Jadi sebelum ni kita juga guna platform Google Form. Google Form pun okey kalau sebab Onpay ni dia berbayar lah. Berbayar. Dan Google Form ni yang percuma. Tapi dia agak panggil complicated sikit lah macam mana kita nak susun data-data tersebut yang berbanding dengan Onpay, ataupun mungkin tuan-tuan dan puan ada marketplace yang baru ataupun yang lain ataupun ada kaedah yang lain, tak apa dah gunakan, ataupun boleh buat website sendiri, shopping cart sendiri pun tak apa, itu boleh dibuat sendiri. Macam di company lama saya yang lama tu dia gunakan, kita buat sendirilah, kita upah pada webmaster untuk web designer yang susun macam mana jualan buku itu dibuat. Alright. Baik. Tadi kita tengok soalan. Apa tadi soalan tadi Boleh baca tu soalan ni. Diana Rohani tanya apa tadi? Tak keluar sini. Okey, itulah caranya. Itu kita satu soalan. Apa cabaran paling besar menjual buku secara online? Okey. Cabarannya bila offline, saya cerita offline ini memang saya boleh katakan zaman jual buku secara offline sedang mengalami kejatuhan lah. Sebab orang tak pergi kedai buku, orang tak pergi cari buku di kedai, semua orang pergi pada online. Tapi cabaran juga adalah jualan buku
Yelah, saya kira tahun ini adalah zaman jualan buku akan merudum, walaupun secara jual secara online. Cuma mungkin kalau para penerbit bijak ataupun penulis itu dia tahu strategi yang bagus, dia akan mencari peluang dan ruang yang terbaik lah macam mana nak jualkan buku mereka itu secara sendirilah. Cabarannya adalah mencari pembeli, mencari pembeli yang betul-betul mahu dapatkan buku, contohnya buku Hijrah Hati akan datang ni. Kita kena kenal pasti siapakah kita punya audiens kita, siapakah kita punya pembaca, siapakah kita punya pembeli buku kita. Alright, sebab bila kita kenal mereka, barulah kita tahu cara untuk mendekati mereka, sebab saya selalu cerita kalau dalam kelas-kelas penulisan saya selalu cerita, benda ini selalu digunakan oleh para peniaga nak mengenal pasti kita ni di mana, pelanggan kita di mana, sebab dia gunakan sales funnel, kita ada sales funnel kita, sama juga dengan penulis, sama juga dengan industri buku. Kita kenal pasti siapakah pembaca buku kita. Cabaran kita adalah mengenal pasti siapakah pembaca buku kita, sebab di luar sana adalah prospek. Kita mula dengan prospek. Bukan, dia memang stranger, kita tak kenal pun siapa. Kemudian dia akan turun pada prospek. Prospek adalah dia dah dengar, dia dah tengok dan tahu adanya buku itu. Contoh kata Hijrah Hati tadi kan. Tuan-tuan puan yang ada dalam live sekarang ini adalah prospek lah, sebab dah dengar, dah tahu, dah tengok adanya buku baru. Ada buku Hijrah Hati, adanya buku yang akan datang, bakal terbit. Jadi itulah prospek. Dan daripada prospek ni kita nak tukar kepada pembeli, customer. Pada customer. Sebab daripada prospek itu, kita akan tukar mereka supaya trigger mereka untuk menjadi pembeli. Dan pembeli itu, bila dah baca buku kita, dia akan jadi kita punya fan atau review fans ataupun follower kita ataupun pengikut kita. Dan lebih senang dan mudah untuk menjual pada pengikut kita. Itu antara cabaran penulis. Kalau macam contoh kita buku solo, macam buku Hijrah Hati, dia buku antologi, ramai penulis. InsyaAllah dia mudah nak jual sebab kalau seorang penulis boleh cari 5 orang pembeli, kalau ada 30 orang dah 150 terjual. Tak ada masalah lah. Contoh katalah kita ni penulis buku solo kan, sama buku solo ni kan, cabaran sangat besar. So kita sebelum menulis tu, selalu saya pesan kepada para penulis supaya kita kenal pasti siapa sasaran pembaca kita kan. Kalau buku kita contoh kata ada dalam ni ada Dr. Nafahrana kan, dia jual buku tentang PhD kan, doktor, tentang macam mana nak buat PhD dan sebagainya. Jadi dia dah tahu siapa dia punya audiens dia siapa kan, sasaran pembaca dia siapa. Jadi dia mudahlah untuk menjual buku itu pada sasarannya. Alright. Contoh kata kita buku berkaitan dengan buku motivasi, sebab motivasi ni sangat luas. Motivasi apa? Kita kena pecahkan. Motivasi agama, motivasi belajar, motivasi amalan dan sebagainya. Jadi bila kita kenal pasti, barulah kita mudah nak menjual buku pada mereka. Alright, itu satu yang kedua. Alright, ada soalan? Sazu terus rasa nak jadi affiliate buat buku secara online. Nanti kena tanyalah siapa-siapa yang jual buku secara online ni. Okay. So, tuan-puan, ada juga dalam ni antara mereka adalah, saya kira ramai juga dropshipper Bondenol ni. Kok boleh munculkan diri. Kalau tuan-tuan rasa nak tahu, saya belajar OMPE dari Tuan Syarul Zaman Lukman. Okay, terima kasih. Ni antara pelajar yang student saya yang sangat cemerlang. Saya tengok dia punya OMPE dia, Allah Akbar. Ini dah bagus sangat lah ni. Dan rasanya dah boleh make money kan. Dah buat income daripada jualan dia menggunakan sistem OMPE. Sebab dia mudah sangat. Alright. Okay, kalau tuan-tuan puan rasa nak tengok macam mana sistem OMPE dia berlangsung, nanti kalau ada para dropshipper Bondenol, okay, boleh komen di situ tengok macam mana sistem itu bentuk dia macam mana. Saya nak cerita di sini agak panjang, masuk kelas OMPE saya lah nanti. Saya buka kelas. Alright. Okay. Tuan-tuan puan, jadi jual buku secara online ni adakah susah ataupun senang? Saya kira dia ada senang bila kita tahu cara dan kaedahnya lah. Tuan-tuan puan boleh pilih nak gunakan kaedah OMPE ke, ataupun Shopee ke, ataupun Lazada ke, ataupun marketplace yang lain. Saya juga guna Shopee. Saya jual juga buku melalui Shopee
Dan antara kelebihan Shopee adalah kadang-kadang dia tiba. BM pun berjangan saya ialah di Shah Alam, Eza, Azia, Zainal. Okay, salam kat Ustaz Firdaus. Kat mana di Shopee kan? Shopee pun saya jual juga sebab kadang-kadang kita boleh include cost post itu secara percuma. Dan kita boleh buat offer, diskaun dan sebagainya. Dan selalu Shopee kan ramai traffic di situ. Cuma macam mana kita nak trigger orang pergi ke situ, dia ada cara lah. Saya pun tak berapa arif sangat bagaimana. Kalau nak tahu tentang kelas Shopee, kena pergi kepada guru-guru kelas Shopee lah. Dia kena boost post lah apa dan. Sekarang ni pun dah ada ads. Boleh buat ads di Shopee, saya pernah try lah. Dan alhamdulillah setakat ni adalah jualan di Shopee tu, dan berbanding dengan sahabat saya ada dalam ni, dia memang laju jual buku saja di Shopee, tapi dapat memberi income besar. Kalau saya cerita pasal mereka yang berjaya dalam membuat buku secara online, kita boleh sebut antaranya Bondono, kemudian Prof Kamil pun jual buku secara online, musim sekarang ni lah, secara online. Tadi saya nampak yang betul-betul laju juga adalah Tuan Syazul Amal dengan buku Bling Books lah, buku apa sains tu kan. Jadi PTS baru ni pun nampak alhamdulillah menyuruh kitab apa lupa dah, tafsir Al-Azhar. Jadi inilah alternatif yang ada sekarang. Okey, ni buku apa? Buku-buku Jejak Tarbiyah. Okey, Jejak Tarbiyah pun menggunakan sistem OMPE. Kan senang. Kalau dulu sistem OMPE ni dia tak ada gambar sebelah dia. Dia tak ada gambar. Dia tak macam Shopee Card. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita boleh letak tajuk buku dan juga gambar buku. So dia dah jadi macam Shopee Card, senang. Senang. Okey. Satu lagi saya lupa di sini nak sentuh adalah e-book. Mungkin saya boleh sentuh sikit, kita dalam 10 minit lagi, saya nak sentuh sikit pasal e-book. Jual buku secara online pun, e-book juga sangat-sangat orang kata signifikan ataupun sesuai lah kita nak mulakan jual sepanjang musim PKP ini. Satu sebab saya dulu sebelum Hijrah Hati ini, secara buku fizikal terjual secara e-book. Saya ada buku Hijrah Hati ni, sebelum ini e-book. Alhamdulillah kita jual dalam 200 ke 300 unit terjual e-book Hijrah Hati. Kemudian baru kita buat buku fizikal. Ini boleh jadi satu case study lah. Sebab e-book ini kita tak perlu simpan stok, kita tak ada kos cetak, kita tidak ada kos-kos yang besar-besar lah untuk memulakan sebuah e-book. Melainkan kita upah designer. Kos mungkin kos pada designer. Itu saja. Dan risikonya adalah buku itu akan dicetak, sebab dia tidak ada, kita tak ada nak tahu siapa yang akan tak amanah untuk cetak ataupun dia akan share pada orang lain, itu saja. Tapi tak apalah, benda tu mungkin masing-masing punya kehendak. Kita pun kalau dia itu urusan dia dengan Allah Ta'ala lah. Cuma e-book adalah sangat-sangat sesuai. Kita boleh tengok kalau macam e-book yang banyak dijual buku lali bukulali.ompe.my, Tuan Hafiz Mansur pun ada banyak buku-buku e-book dia. Kemudian baru ni Tuan Zaidi Ismail buku kewangan pun ada. Saya pun baru belikan buku e-book dia semalam, RM10 saja, harga asal RM50, jual RM10 sebab masuk webinar free dia nanti bulan 12 ke bulan 11 nanti. Alhamdulillah. Ni siapa? Ni Tuan Hafiz Mansur punya e-book. Banyak e-book dia. Rasanya bagus jualan-jualan dia. Jadi tuan perempuan kalau rasa nak menceburi bidang e-book, boleh masuk di sini. Baru ni kawan saya, Khairul Nisan pun mengajar macam mana nak buat buku sendiri, tak perlu hantar designer. Buat benda Canva saja kan. Jadi boleh, tuan-tuan perempuan boleh belajar benda tu. Dan itu boleh antara salah satu benda-benda yang boleh menjimatkan kos-kos kita lah untuk musim-musim sekarang ini. Dan untuk saya terus terang di sini bahawa buku Hijrah Hati ni memang kita memerlukan kos yang cukup besar. Tak kurang pada RM5,000. Tuan-tuan, perempuan cetak saja ni, tak kurang pada RM5,000. Untuk cetak 1,000 unit. Kita cetak 1,000 unit saja. Jadi kalau tuan perempuan rasa nak dapatkan nantilah. Nanti mungkin nanti dalam seminggu 2 minggu ni kita akan open lah pada jualan buku Hijrah Hati. Dan itu saya rasa itu sajalah apa yang nak sampaikan pada malam ini. Mungkin saya nak tengok soalan-soalan daripada tuan perempuan. Dr. Nur Fahana. Jejak Tarbiyah. Siapa tuan-tuan perempuan yang rasa nak iklankan buku masing-masing di sini, saya silakanlah dengan kebenaran, dengan keizinan Tuan Khairul Zafran, dengan keizinan beliau.
mungkin ada di sini yang memang menjual ataupun menjadi dropshipper ataupun affiliate kepada mana-mana penerbit yang menjual buku secara online ini, sama ada buku fizikal ataupun e-book. Jadi inilah peluang tuan-tuan dan puan. Ini apa ni, tulis apa anda tulis. Okey, ini buku Dr. Nur Farhana, right. Okey. Jadi saya kira nak kata adakah jual buku secara online di musim PKP ini susah ataupun senang, dia depend kepada cara kita lah, cara kita membuat pemasaran. Ya, sama juga dengan buku fizikal. Kalau kita tak buat marketing, kalau kita tak beritahu orang, macam mana orang nak tahu buku kita? First step adalah memberitahu. Marketing adalah memberitahu apa sahaja kaedah, kan? Apa sahaja kaedah yang percuma ataupun yang berbayar. Kalau rasa tak perlu pada membayar, FB Ads berbayar, kan? IG Ads berbayar, guna yang free saja. Masuk ke grup, WhatsApp grup, ataupun beritahu di Facebook grup, ataupun Facebook personal, boleh beritahu Facebook page secara personal ataupun secara percuma, tak perlu buat apa pembayaran untuk peringkat awal. Tapi kalau tuan-tuan puan ada bajet ataupun tahu cara kaedah yang betul, gunalah FB Ads. Kan, macam kawan saya guna FB Ads, tarik ke Shopee, dapat sale besar. Sebab dia tahu funnel dia tahu cara dia. Pokok pangkalnya adalah kita kena tahu cara kita nak menyampaikan buku itu kepada para pembaca. Alright. Okay. Saya ingat ada 3-4 minit lagi ni nak cerita panjang, tapi saya kira tak perlu cerita panjang-panjang lah. Mungkin ada slot selepas ini kita akan bertemu lagi lah. Okay, cara kesimpulannya adalah, ada lagi soalan di sini? Kalau ada mungkin boleh naik. Ni macam nak dropshipper Bonanur. Okay, kalau nak dapatkan buku dropshipper, okay, boleh dapatkan. Dia guna cara adalah pergi ke website dia akan dapatkan order dan kemudian akan masuk ke homepage dropshipper Bonanur. Ataupun tuan-tuan puan kalau rasa nak pergi terus ke dropshipper Bonanur, boleh terus klik. Mungkin ada antara dropshipper Bonanur akan bagi link, akan terus pergi. Okay. Benar, okay. Jadi buat iklan. Alright. So, tuan-tuan puan, itulah sebuah sedikit tentang industri buku di Malaysia tahun 2020. Sepatutnya tahun ini adalah tahun KL membaca. Kita dilantik oleh PBB, UNESCO ke apa, sebagai tuan rumah ibu kota buku pada tahun, ibu kota buku dunia pada tahun ini. Tapi inilah kita menghadapinya sekarang. Situasi sekarang dengan menghadapi pandemik COVID-19, kita terpaksa reda apa yang berlaku, dan saya kira inilah ruang ataupun cara para penerbit, penulis, pembaca memikirkan kaedah yang sesuai ataupun kaedah yang tuntas yang boleh meningkatkan industri buku kita. Sebab sayanglah kalau ikutkan adalah aras sesuatu negara itu moden adalah mengikut kadar para pembaca, para penduduk yang membaca buku, kan. Maknanya kalau makin ramai orang tu membaca buku, maka itulah aras kemodenan sesebuah negara. Jadi tapi dengan situasi sekarang ini kita tak pasti bagaimana orang akan membaca buku. Mungkin jualan buku semakin berkurang, tapi ada tanggungjawab yang besar lah pada kita sebagai seorang pemain industri buku, pembaca ke, penulis ke, penerbit ke, untuk menguar-uarkan ataupun untuk menjadikan kempen membaca ini berterusan. Saya seronok tengok bila Dewan Bahasa dan Pusaka pun sangat aktif pada tahun ini. Satu pendekatan yang cukup bijak, cukup cerdik, cukup kena pada audiens bila dia sangat responsif dengan isu-isu semasa, tapi dalam waktu yang sama mendidik masyarakat untuk mengenali tata bahasa, mengenali bahasa Melayu, mengenali pantun-pantun. Itu antara benda-benda yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat perlu diikuti. Okay? Sebab kadang-kadang saya tengok pada page-page penerbit ini sangat banyak menjual. Sedangkan kita perlukan konten-konten yang baik untuk diberi kepada pembaca. Konten marketing, itu yang paling utama. Alright, so itu saja untuk malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lain waktu dan lain masa pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih kepada Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali di atas kesudian, kebenaran, keizinan beliau untuk saya berada pada malam ini di page beliau. Satu penghargaan ataupun satu berbesar hatilah saya
dengan apa yang diberikan. Kemudian kepada sahabat saya Tuan Khairul Zafran selaku ketua puak di Genomed Reveal Genomed yang bersemangat untuk memberikan input-input terbaik kepada para masyarakat di luar sana dalam online marketing, kepada sahabat-sahabat saya di Akademi Bonanor, Akademi Bonanor, kepada sahabat-sahabat saya di Dropshipper Bonanor, kepada sahabat-sahabat saya di Genomed, dan kepada semua sekali yang berada pada malam ini, insya-Allah saya doakan yang terbaik pada tuan-tuan dan puan. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang diridai Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah SWT. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku liqaul astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye bye.